عليه وسلم وآله الكرام أصحاب الأظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk terus hidup, dapat kita mendiami bumi ini dengan selesa, berbekalkan dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampailah ke hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita sentiasa bersemangat untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita. Kita masih lagi membicarakan ayat-ayat dalam surah An-Nazi'at, dan pada malam ini kita bermula pada muka surat yang ke-24, iaitu pada ayat yang ke-15 daripada surah An-Nazi'at. Ayat yang ke-15 iaitu muka surat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم. هل أتاك حديث موسى. Tak ada hukum situ kan, hukum mati pun tak ada, hukum non mati pun tak ada.
Cuma ni nanti kalau dengar orang baca lain perkataan ata jadi bunyi ati, jangan salahkan pula. Sebab baris-baris dalam bunyi dalam bacaan Quran ni tuan-tuan, dia ada bunyi fathah, bunyi a, ada bunyi u, ada bunyi i, ada bunyi disebut sebagai imalah, bunyi i, ada bunyi taklil, bunyi So kan dia tiba ada dengar orang baca hal ataka hadithu Musa, jangan salah pula. Tu bacaan tu betul, tapi bukan bacaan Imam Hafs. Tu bacaan imam yang lain, Warsh. Okey. Idh nadahu rabbuhu. Tengok ayat rabbuhu, perkataan rabbuhu. Rabbuhu ada ha gulung tu. Lepas ha gulung tu ada waw yang kecil. Selalunya tuan-tuan, lepas ha gulung ni sama ada waw kecil ataupun ya yang kecil. Itu maknanya kita baca dengan dua harakat. Rabbuhu. Bila masa kita baca dua harakat, kalau ada jumpa ha besar, ha gulung tu, selepas tu ada huruf waw ataupun ya yang kecil. Selepas huruf waw atau ya yang kecil tu huruf yang selain daripada hamzah. Macam di sini huruf ba, maka dibaca dengan dua harakat sahaja. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Tapi kalau lepas waw kecil tu ada huruf hamzah yang berbaris, atas, bawah atau depan, itu kena baca empat. Yang ini kena baca dua. Kalau orang dia mahir tajwid, dia tahu ini mad silah qasirah. Rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwan. Bila tuan, baris dua di atas. Bila kita berhentikan, kita buang satu baris, dia akan jadi bunyi tuwa. Maka jadilah bacaan ni tuan-tuan. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. Di sini tak banyak hukum nun mati dan mim mati tuan-tuan. Itu sedikitlah kita sentuh dari sudut ilmu tajwid ya. Mari kita tengok sama-sama pula tuan-tuan dari sudut ilmu tafsir dia. Okey. Hal ataka hadithu Musa. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Musa? Allah Ta'ala tanya kepada Rasulullah, hal ataka hadithu Musa. Kata Imam Qurtubi di sini, hadza tasliyatul lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ni sebenarnya nak menghiburkan Nabi. Nabi berdakwah menyuruh orang Quraisy Makkah. Ramai yang tak nak beriman. Bahkan Nabi diancam, diugut, macam-macam diperlakukan. Maka Allah Ta'ala pun bawa cerita Nabi Musa. Hal ataka hadithu Musa. Pernah tak dengar cerita Nabi Musa? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Ta'ala ceritakan Nabi Musa ni, kisah Nabi Musa ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir dia tulis bahawasanya Allah ceritakan kisah Nabi Musa ni kerana Nabi Musa lah yang pertama-tamanya, Nabi yang pertama, Rasul yang pertama, ada dikurniakan Allah mukjizat yang dahsyat. Kan? Tungkat jadi ular besar. Kemudian boleh bolah laut. Nabi Musa boleh bolah laut. Sesuatu yang tak pernah berlaku dalam kehidupan manusia. Dua tu antara lagi 9 lagi mukjizat-mukjizat yang besar. Maka Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Musa kepada Rasulullah untuk menghiburkan Nabi yang mengalami kesukaran berdakwah kepada orang Quraisy Mekah. Di mana kata Imam Qurtubi di sini, ai inna fir'auna kana aqwa min kuffari asri. Di mana Allah Ta'ala ceritakan, wahai Muhammad, nak beritahu Nabi, dulu yang ketika Nabi Musa ni dia berdakwah, dia ditentang oleh Fir'aun. Di mana Fir'aun ni lagi hebat, lagi kuat daripada nak bandingkan dengan orang Quraisy, kafir Quraisy yang ada di zaman kamu wahai Muhammad. Jadi Nabi Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Musa yang menerima tentangan daripada Fir'aun ketika berdakwah.
Di mana kata Imam Qurtubi, Allah Ta'ala cerita ni nak beritahu Rasulullah, kata dia, Fir'aun tu lebih dahsyat, lebih kuat lagi daripada orang Quraisy Mekah. Kata Imam Qurtubi di sini. Thumma akhadnahu wa kadzalika haula. Kemudian habis kami azab dia, Fir'aun ni, kami tenggelamkan dengan maksudnya. Kami azab dia, kami kenakan dia. Demikian juga lah dengan orang Quraisy yang menentang kau hari ni, wahai Muhammad. Itu kat tafsiran daripada Imam Qurtubi rahmatullah alaihi. Jadi Allah Ta'ala cerita Nabi Musa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah Tua. Ini kan Allah Ta'ala ceritakan kisah Nabi Musa, di mana satu ketika Allah Ta'ala menyeru Nabi Musa di lembah suci yang bernama Tua, lembah Tua. Apa ayat tu? Apa? وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. Kan ayat tu kan. Banyak sangat ayat tentang Nabi Musa ni jadi keliru. Ada banyak ayat cerita tentang bagaimana Allah Ta'ala menyeru Nabi Musa AS di lembah Tua. Di katanya lembah Tua ini, Tua ni katanya suatu kawasan di antara Madinah dan Mesir. Kat sini sebut. Di sini sebut begitu. Satu lembah antara Madinah dan Mesir, kata dia. Di kawasan Semenanjung Sinai, tak salah sini. Jadi dalam catatan Ustaz Ahmad Sunhaji disebutnya, Allah menyebutkan kisah Nabi Musa bersama Fir'aun untuk menghiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengancam kaumnya bakal ditimpakan seksa seperti mana kaum Fir'aun yang melampaui batas dan mendustakan dengan mengatakan, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Musa dengan jalan bahasa yang indah dan menarik orang yang mendengar kisah tersebut, iaitu tatkala Tuhan memanggilnya di lembah suci yang dinamakan lembah Tua, terletak di lereng bukit Tursina. Setelah dia diselamatkan oleh Tuhannya, Tuhan mengatakan kepadanya semasa berada di negeri Syam, selepas beberapa waktu pada malam hari, pergilah engkau wahai Musa mendapatkan Fir'aun untuk memberikan nasihat, kerana sesungguhnya ia telah melampaui batas lantaran terlampau zalim. Jadi itu catatan Ustaz Ahmad Sunhaji. Kita tengok ayat ni tuan-tuan. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kan ketika mana Allah berdialog dengan Nabi Musa di Wadi Tursid, di Tua, di lembah Tua, Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu berdakwah kepada Fir'aun, kerana dia tagha. Tagha tu apa tuan? Tagha ni buat suka hati, melampaui batas, tak peduli ke orang, tak peduli pandangan orang lain, nasihat orang. Itu kita panggil tagha ataupun melampaui batas. Jadi tagha di sini disebutkan innahu tagha ay jawazal qadr fil isyan. Dah melampaui batas, buat maksiat terlampau-lampau pun. Fir'aun ni terlampau pun jahat dia. Sebab tu disebutkan dalam suratul Qasas, kan Allah Ta'ala sebut, Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun, Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepada kamu kisah Musa dan Fir'aun kepada orang-orang yang beriman. Disebutkan bawah tu, Inna Fir'auna ala fil ard. Fir'aun ni dah jadi terlampau meninggi diri atas muka bumi ni. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Allah Ta'ala sebut dia dah
melampaui batas dan menyombongkan diri atas muka bumi ini. Kemudian dia dah memperhambakan orang Bani Israel. Lelaki dibunuh, perempuan dibiar hidup. Innahu kana minal mufsidin. Sungguhlah dia dah jadi orang yang merosakkan muka bumi ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qasas ayat nombor 3, tak salah saya. Nombor 3. Allah Taala sebut memang dah melampaui batas. Jadi Allah Taala suruh jumpa Firaun. Firaun ni siapa kan? Firaun ni keturunan kan, macam dinasti Ming kan. Ada raja-raja Jadi Firaun ni satu dinasti ni, keturunan. Banyak raja-raja sebenarnya. Jadi ulama dia bahas panjang lebar. Termasuk sampai saintis pun bahas. Firaun yang mana satu ni sebenarnya yang Nabi Musa yang melolah apa? Mengejar Nabi Musa. Melolah tu lain bunyi. Mengejar Nabi Musa sampai Nabi Musa terpaksa belah laut. Firaun yang mana? Jadi perbahasan ni panjang sebab Firaun ni ramai kan. Ada yang kata dalam kajian sebut Firaun yang mengejar Musa namanya Ramses II. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, ada satu pokan namanya Ramses. Kalau naik tu bas awal Ramses, dia nak pergi Ramses naik bas tu. Ramses II tu nama Firaun tu. Ada yang kata Tutmos II. Macam nama Cina pula kan. Tutmos II. Ada kata Tutmos III. Ada kata yang selalu orang buat filem tu Amenhotep tu. Kan cerita mumia tu kan. Orang putih buat tu. Ada yang kata Amenhotep tu yang kejar. Ada yang kata bukan Amenhotep. Seorang lagi nama ni Meneptah. Macam nama Cina pula. Kan 4 orang. Tapi pendapat yang kuat mengatakan Firaun yang mengejar Nabi Musa ni adalah Ramses II. Sebab bila buat kajian, Ramses II ni di antara raja yang dianggap paling hebat zaman Mesir Purba dulu. Zaman Mesir Purba tu, dia ni Ramses II ni dia raja yang ketiga. Dalam keturunan Firaun ni yang ketiga. Dia yang paling hebat, dia yang paling kuat, dia yang paling banyak harta, yang paling banyak tentera dan dia inilah yang dikhabarkan mengejar Nabi Musa alaihi salam. Bukan yang lain tu. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mesir, dulu ada mumia ni di Mesir, Firaun ni, kan? Di Mesir, tetapi tahun 1981 kerajaan Perancis dia minta Mesir ni hantar mumia ni ke Perancis untuk dia buat kajian. Kalau tuan-tuan ada satu buku saya baca, Dr. Maurice Bucaille nama dia. Dia pakar bedah Perancis. Dia buat kajian mumia ni. Dia buat kajian, dia bedah mumia ni, tengok dalam tu ada garam. Ada jumpa garam. Banyak garam dalam tu. Dia pun pelik, kenapa pula mumia ni ada garam? Banyak garam. Lepas tu dia dengar orang Islam yang mengatakan bahawa Firaun ni terbunuh, Allah Ta'ala tenggelamkan dalam laut. Dia cari mana jumpa cerita ni. Akhirnya dia jumpa kitab suci Al-Quran yang menceritakan. Dia lagi herat. Sebab mumia ni ditemui pada tahun 1881. Tetapi Quran dah bercerita sebelum tu lagi. Quran dah cerita tentang Firaun ni sebelum 1400 tahun. Jumpa 1881. Quran dah cerita awal lah. Jadi Maurice Bucaille ni dia buat kajian, dia jumpa. Akhirnya dia dengar orang Islam bising cerita Firaun ni, kita dah tahu dah dalam Quran. Dia tengok kitab Quran, ada cerita tentang Firaun ni dibenamkan dalam laut. Kan tuan tengok dalam surah Asy-Syu'ara panjang cerita tu kan. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Bila dah okey Firaun kejar Musa ni, sahabat-sahabat Musa kata, habislah kita kena cakap ni. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tak, kata Nabi Musa, bersama aku ada Tuhan aku yang beri petunjuk kat aku, dia akan selamatkan. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka kami wahyukan kepada Musa, hendaklah engkau pukulkan tongkatmu ke laut itu wahai Musa, fanfalaq, maka terbelah laut tu, fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka belahan laut tu jadi macam gunung, 2 gunung yang membesar. Orang di bawah tu gunung tinggi, lalu kat bawah. Wa aslafna sammal akhirin. Kami biarkan Firaun dokek. Biar dia masuk samul laut tu kejar Musa. Nabi Musa dah ikut lalu tu, dia tengok selamatlah, kita pun selamat ni, sama koreng ni, dia pun ikut dalam tu.
Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kemudian kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersertanya. Summa aghraqnal akharin. Kemudian kami benamkan, kami tenggelamkan Fir'aun dengan tentera-tenteranya sekali. Jadi ayat tu cerita jelas dalam Quran. Maurith Bucil, Dr. Maurith dia jumpa. Akhirnya kerana dia nampak dalam Quran, kitab orang Islam ada cerita tentang ni. Padahal dulu tahun bila Quran ni 18 lepas tu baru jumpa. Quran dah cerita awal dah. Akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Ada buku dia tuan-tuan, Maurith Bucil. Kajian dia buat. Orang putih, profesor-profesor ni banyak akhirnya dia masuk Islam kerana dia mengkaji sejarah-sejarah yang berlaku. Dia jumpa ayat bagaimana diceritakan Fir'aun ditenggelamkan dalam laut. Dan dia jumpa ayat wa kadzalika nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Demikianlah kami selamatkan jasad kamu supaya jadi petanda, petunjuk kepada orang-orang selepas kamu. Allah Ta'ala tak musnahkan, tak reputkan jasad Fir'aun ni. Dia ada ya supaya orang lain jadi petunjuk pada orang. Ni dulu orang yang menentang Allah, akhirnya Allah Ta'ala binasakan dalam laut. Cerita Fir'aun. Fir'aun ni lah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Musa untuk datang. Pergi ke Fir'aun tu, kata Allah Ta'ala. Untuk apa pergi ke situ? Innahu tagha. Dia telah melampaui batas tagha. Jadi ada banyaklah kata dia ni daripada mana Fir'aun ni. Ada kata dia ni berasal daripada Hamadan. Ada yang kata dia berasal daripada Ospahan. Ospahan ni Iran. Dan dikatakan Fir'aun ni ada bola kuku Zafrin, dua kuku yang panjangnya hampir jongkar. Panjang mana hampir jongkar tu? Kuku kan. Bayang cerita dulu kan. Fir'aun ni. Macam-macam cerita dalam ni. Kemudian faqul hal laka ila an tazakka. Pergilah kamu kepada Fir'aun dan katakan kepadanya, mahukah engkau membersihkan diri daripada kesesatan? Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun, ajak Fir'aun tu supaya bersihkan diri. Ajak Nabi Musa, ajak Fir'aun supaya membersihkan diri, beriman pada Allah. Pergilah engkau wahai Musa, kata Ustaz Ahmad Senhaji di sini, mendapatkan Fir'aun untuk memberikan nasihat, kerana sesungguhnya ia telah melampaui batas lantaran terlampau zalim. Dan katakanlah kepada Fir'aun lagi, mahukah engkau membersihkan diri dari kesesatan dan dosa, dan mahukah engkau aku pimpin ke jalan Tuhanku supaya engkau takut kepadanya? Maka Musa pun memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, iaitu tongkatnya, setelah mereka enggan beriman. Jadi dalam tafsir Munir, tak salah saya, dibahaskan ayat ini. Faqul hal laka ila an tazakka ni. Katakan kepada Fir'aun tu, hal laka ila an tazakka. Mahukah engkau membersihkan diri? Bersihkan diri macam mana ni? Mandi kau tak? Iaitu maksud dia, bersihkan diri jiwamu daripada kesombongan. Bersihkan fikiran daripada orang-orang yang keliling dia, yang tak pernah tegur dia walaupun dia buat salah. Fir'aun ni. Itu maksud tazakka ni, membersihkan diri, membersihkan akidah, membersihkan akidah. Kata Ibnu Abbas, maksud tazakka ni iaitu, mahukah engkau untuk menyatakan an tashhada an la ilaha illallah. Katakan kepada Fir'aun, mahu tak dia menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu tafsir dalam Imam Al-Qurtubi ni sebut, dalam tafsir Qurtubi ni. Dalam ayat surah Taha, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa supaya pergi ke Fir'aun, dia suruh berdakwah dengan lemah lembut. Fa'tiyahu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan kepada Fir'aun tu qawlan layyinan, perkataan yang baik, yang lembut. La'allahu yatadhakkaru, mudah-mudahan dia ingat
au yakhsha, dan timbul ketakutannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun ayat faqul hal laka ila an tazakka ni suruh sebut pujuk dengan lembut. Maknanya bila kita nak ajak orang pun cara macam tu juga. Quran ni mengajar kita. Ni nabi-nabi berdakwah dengan cara yang cukup lembut. Fir'aun tu, bunuh orang, habis anak lelaki dibunuh. Tu pun Allah Taala perintahkan Nabi Musa, ajak dia dengan lemah lembut, jangan berkoreh dengan Fir'aun ni. Qaulan layyin, sebut perkataan yang lembut. Begitu juga kita hari ni, bila kita nak suruh orang buat baik, kita nak dakwah, kita kena cakap yang baik-baik. Umpama kita di sekolah nak suruh anak murid kita berhenti merokok, kan? Kita panggil dia, kita marah-marah. Apa kau nak jadi setan kau? Nak mati kau? Tak sayang jantung kau? Kuat nak aku apa bahu kau? Sampai kau nak bakar pula. Budak tu dengar pun bodoh singgah. Budak hari ni tak boleh macam tu, kan? Kena lembut-lembut, cakap pelan-pelan, kan? Kita nak suruh orang semayang pun lembut juga. Syekh, jomlah kita semayang ke surau, semayang ke rumah satu, semayang ke surau 27, kan? Kan lepas kan saya banjur minum teh, sedap sikit bunyi kan. Ini tak nak suruh orang, kita marah dia. Tak pernah nampak kau semayang ke surau ni, Pak? Tak ada lah, dia nampak kan dia. Kena aku nampak kan sikit Antum tak tahu ikut tu kan. Muka pun tak nampak surau, tiang masjid pun tak kena, tiang surau pun tak kena, tiang apa market kau kena nampak ni, tak ada lah. Kau macam ni lah cara hidup kau ni, tak ada lah. Memang tak ada lah. Kita macam tu dah. Kan? Kita marah anak kita suruh pakai tudung. Kau keluar macam ni memang sok kena bakar kepala kau. Pada parut ni dia malaikat pokok kepala kau ni, memang anak kita tak dengar gitu dah. Macam ni lah koman kau pergi keluar dengan rambut kau gobang ni, besok masuk ke kubur sok malaikat ponggu kepala kau ni. Dia macam tu dah anak kita pun mana dah. Kan? Bahasa kita tu memang menyakitkan hati lah. Menyakitkan hati. Nak suruh buat baik tapi bahasa kasar. Fir'aun pun Allah Ta'ala sebut qaulan layyina, cakap lembut-lembut. Layyin tu lembut. Mahukah engkau tazakka, membersihkan diri wahai Fir'aun? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tunjuk, aku bimbing kau kepada Tuhan kau. Supaya akhirnya kau rasa takut dengan Tuhan kau. Nabi Musa nak bimbing dia. Ai di mana? Ai itu bahasa Arab, ai itu di mana? Wa urshiduka ila ta'ati rabbik. Kata Imam Qurtubi, maksud ayat wa ahdiyaka ni, aku beri kau petunjuk kepada mentaati Tuhan kau. Aku nak bimbing kau supaya kau taat pada Tuhan kau. Akhirnya kau takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nak tak? Nabi Musa sebut pada Fir'aun, fa'arahul ayatal kubra, kan? Fa'arahul ayatal kubra. Maka Nabi Musa pun sebagai bukti kerusulannya, dia pun tunjukkan mukjizat yang besar. Di sini disebutkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni, maka Musa pun memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, iaitu tongkatnya. Setelah mereka enggan beriman, mana tongkat tu jadi ular. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka Musa pun melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya menjadi ular yang bergerak-gerak yang besar. Kan dalam ayat tu, ketika mana Nabi Musa jumpa Fir'aun ni, ajak dia beriman, kan? Ajak dia beriman. Fir'aun dia tak nak, kan? Nabi Musa ajak dia beriman. Fir'aun tanya, qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun tanya, siapa dia Tuhan sekian alam ni? Nabi Musa jawab, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan langit, Tuhan bumi, dan Tuhan di antara kedua-duanya. Siapa yang antara keduanya tu? Kalau kamu tu yakin. Fir'aun pun jawab. Dan Nabi Musa kata, qala liman haulahu ala tastami'un. Kau dengar ni, tengok ni Musa nak merepet ni. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nabi Musa jawab lagi. Kata Nabi Musa, Tuhan kamu, wa rabbu abaikumul awwalin. Allah tu Tuhan kamu dan Tuhan ayah-ayah kamu yang terdahulu. Moyang-moyang kamu, Allah tu Tuhan.
Ya. Musa, Fir'aun lawan lagi. Dia tak percaya ke Nabi Musa, dikata pada Nabi Musa macam-macam. Nabi Musa jawab, qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Tuhan timur, barat dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu tu berakal. Kalau kamu tu berakal. Sebelum tu Fir'aun cakap, inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Rasul yang diutus kepada kamu ni dah gila dah, kata Fir'aun. Nabi Musa jawab, tak, Tuhan antara timur barat dan apa yang antara keduanya, kalau kau tu berakal. Akhirnya Fir'aun pun tak nak cakap banyak. Dia sebut, qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kau ambil Tuhan selain daripada aku akan pastikan kau nanti dipenjarakan. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Kalau aku dapat bawa bukti macam mana? Kata Nabi Musa. Aku bawa bukti. Betul apa yang aku cakap ni. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Meh bawa sini bukti. Kalau betul-betul kau tu orang yang benar. Nabi Musa pun fa'alqa asahu fa iza hiya thu'banun mubin. Wa naza'a yadahu fa iza hiya baydha'u lin-nazirin. Lempar tongkat jadi ular. Masuk tangan bawah ketiak, keluar tangan-tangan dia bercahaya. Sebut pula qala lil mala'i haulahu inna hadza la sahirun alim. Dia berkata kepada ketua-ketua puak-puak ni, ini memang sahlah ni, memang sihir ni, memang jelas nampak sihir, kata Fir'aun. Tak nak juga dia beriman kepada Musa alaihi salam. Sehingga dia menyebutkan kepada Nabi Musa, ya ayyuhal, kepada pemimpin-pemimpin dia, suku-suku yang lain, ketua-ketua, qala Fir'aunu ya ayyuhal mala' ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya Haman. Kata dia, wahai pimpin-pimpin semua, kata dia, yang aku tahu tak ada Tuhan selain aku. Maka wahai Haman, kau tolong buat satu istana di pertanah. Aku nak naik ni, tinggi ni, panah Tuhan Musa. Kan tu dalam sejarah kan, di panah keteh tu kena buang alam jatuh, mati Tuhan Musa dah, kata dia. Kisah macam tu dulu lah kan. Faj'al li sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kadhibin. Wahai Haman, kau buat satu bangunan tinggi daripada tanah. Aku nak manjat ke atas, nak jumpa Tuhan Musa, sebab aku yakin Musa ni penipu, kata Fir'aun. Sampai begitu sekali. Apa yang disebut oleh Fir'aun, banyak sangat kisah Nabi Musa dalam Quran. Dia tak mau beriman. Fakadzdzaba wa 'asa. Itulah maksud ayat fakadzdzaba wa 'asa. Tapi Fir'aun mendustakan, iaitu mendustakan Musa sebagai rasul, wa 'asa, dan dia telah derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu ayat fa'arahul ayatal kubra, maka Musa pun memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Dalam tafsir Qutubini katanya dua mukjizat, iaitu tangan dan tongkat. Tangannya Nabi Musa masuk dalam bawah ketiak ni, keluar bercahaya. Kemudian tongkatnya yang menjadi ular yang besar. Ada pula yang mengatakan ditunjukkan kepada Fir'aun tu mukjizat, iaitu falqul bahri, bolah laut. Di bolah laut kan. Thumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Dia tak nak dengar cakap Musa, dia dustakan Musa, dia derhaka kepada Allah. Kemudian dia pun adbara yas'a. Maksud adbara yas'a ni ay walla mudbiran mu'ridan anil iman. Dia berpaling, membelakangkan Musa dengan tujuan untuk menentang, lari daripada iman, menentang beriman dah dengan Musa alaihi salam. Wa yas'a ni iaitu dia melakukan kerosakan, lagi banyak kerosakan di muka bumi. Dan dia berusaha menentang Musa alaihi salam. Fahashara fanada, maka dikumpulkannya para pembesar seraya berseru memanggil kaumnya. Dikumpulkan semua orang. Auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Fir'aun dikumpulkan orang kan. Cerita tu dalam surah Syu'ara kan. Dia kumpulkan orang-orang dia.
Fahasyara fanada. Dia kumpulkan para pembesar dan memanggil pembesar-pembesar dia yang lain tu. Fanada ni dia menyeru. Dalam tafsir disebut ai qala lahum bi sautin alin. Maka dia cakap dengan suara yang kuat. Saut alin ni suara yang tinggi, yang nyaring. Apa dia sebut? Ana rabbukumul a'la. Kata dia ana rabbukumul a'la, iaitu maksudnya akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Kan Fir'aun kata dia Tuhan. Kok he said in English, cakap putih pula. I'm your most exalted Lord. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Dengan izin ahli dewan. Macam dalam dewan parlimen pula. Dia kata aku ni Tuhan yang paling tinggi, kata dia. Tak ada lagi orang cakap macam ni Fir'aun cakap itu dengan suara yang kuat. Maksud dia la rabb lakum fawqi. Tidak ada Tuhan pun bagi kamu atas aku ni. Aku tak ada Tuhan langsung. Akulah Tuhan, kata dia. Itu dah satu perkataan yang cukup buruk yang dilapaskan oleh Fir'aun, yang melayakkan akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab ada disebutkan dia tanamkan kepercayaan kepada rakyatnya bahawa dia tu adalah merupakan putera daripada dewa matahari. Dalam kitab saya baca, Fir'aun ni kata dia ni putera dewa matahari. Akulah putera ni. Kan suruh orang percaya kat dia Fir'aun ni. Fa akhazahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka kerana percakapannya itu, kerana katanya itu, maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan di dunia. Allah Ta'ala azab mereka itu. Allah Ta'ala azab Fir'aun dengan sebab perkataannya dia itu Tuhan. Azan tuan. Dengar tak tuan buti Kalau dengar buti kita wajib jawab. Kalau tak dengar kita tawihan dia. Saya nak mendengar buti tu. Ya tuan? Ya. Dah berlawan-lawan nak dia tu. Dah mana satu. Sikit lagi tuan kita berhenti. Kita habis ayat ni. Kita tahu nak tak ada apa dengar. Maka tuan-tuan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi, kata dia. Dalam tafsir ni ada bawa cerita ni. Bila Fir'aun cakap akulah Tuhan kamu yang paling tinggi tu, satu hari Fir'aun ni mandi, masuk hammam lah, beli air. Kemudian datang iblis. Inna iblis tasawwara li Fir'aun fi suratil ins. Iblis datang ke Fir'aun ni. Dia menyerupai manusia. Di Mesir ni. Kemudian Fir'aun pun tengok, tak percaya. Ya, kau ni iblis ni. Maka iblis pun berkata kepada Fir'aun, celaka kau tadi. Amma ta'rifuni, kau tak kenal aku ke? Iblis tanya Fir'aun. Fir'aun kata, tak, siapa kau? Jawab iblis, wa kaifa, macam mana kau tak kenal aku? Wa anta khalaqtani, kan kau yang jadikan aku. Iblis pun boleh kutuk Fir'aun. Macam mana kau tak kenal Aden pula, kata iblis? Kan kau yang jadikan aku, kata dia. Kemudian iblis sambung ni, bukankah kau yang cakap, alastal qail, bukan kau yang katakan, ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kau yang tinggi. Kau Tuhan kau lah jadi Aden, takkan kau tak kenal Aden, kata iblis. Iblis pun untuk apa? Dalam ceritanya, iblis tanya Fir'aun, kau Tuhan ni, kau tak kenal pula Aden, padahal kau yang cakap kau Tuhan yang paling hebat. Takkan kau kenal, kata iblis kan. Ini cerita Imam Qurtubi bawa ni di sini, ada cerita itu. Diriwayatkan. Bila kata diriwayatkan, cerita ni tak kuat, tapi ada cerita lah, nak bawa cerita kan. Kemudian ada juga yang menyebutkan di sini, waqala Ata menyebutkan Fir'aun ni dia buat patung-patung kocik. Dia buat patung-patung kocik banyak, dia suruh
rakyat dia sembah, beribadat pada patung ni. Dengan dia mengatakan faqala ana rabbu asnamikum. Akulah Tuhan pada patung-patung kamu ni. Aku Tuhan besar. Ni kecil-kecil ni Tuhan kecil-kecil Aku Tuhan besar. Kau bagi orang patung-patung ni suruh sembah patung tu. Ini Firaun punya kerja. Maka dengan sebab perkataannya, perbuatannya itu fa akhazahu Allahu nakalal akhirata wal ula. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan di dunia. Allah Ta'ala azab dia dengan azab di akhirat dan di dunia. Jadi di sini disebutkan di sini, dua kali kena azab, di akhirat dan di dunia. Ataupun akhirah ni ujung, wal ula dan pangkal, mula-mula, akhir dan awal. Ula atau awal. Jadi dalam tafsiran Imam Qurtubi ni katanya, iaitu azab kenapa? Kenapa diazab dua kali ni? Pertama, nakalu qawlihi, kerana siksa azab kerana perkataannya yang mengatakan ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Dia pernah sebut, aku tidak tahu ada Tuhan lain selain aku untuk kamu semua. Tak ada Tuhan, yang aku tahu aku je. Itu perkataan yang pertamanya, yang menyebabkan dia diazab oleh Allah Ta'ala dua kali. Perkataan yang keduanya, wa qawlu ba'du, dan perkataan selanjutnya, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kamu yang maha tinggi. Qalahu Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah. Inilah pendapat Ibnu Abbas, Mujahid dan Ikrimah. Jadi dia diazab dua kali, dunia akhirat kena azab kerana dua perkataannya itu, iaitu perkataan yang pertama, dia sebut aku tak tahu ada Tuhan selain daripada aku untuk kamu semua ni. Tak ada Tuhan, aku seorang. Yang kedua dia menyebutkan akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Wa kana bainal kalimataini 40 sanah. Jarak antara dua perkataan ni dilafazkan, kata Qurtubi di sini, 40 tahun. Lama umur kan. 40 tahun jarak masa tu, kata dia. Kemudian ada juga yang menafsirkan makna fa akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula ni. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan di dunia. Maksudnya amhalahu fil ula thumma akhadhahu fil akhirah fa'adzabahu bi kalimatayhi, iaitu Allah Ta'ala tangguhkan di dunia azab dia, kemudian di akhirat Allah Ta'ala azabnya dengan sebab dua perkataannya. Dengan sebab dua perkataan. Ada juga yang menyebutkan azab di dunia iaitu huwa an aghraqahu, Allah Ta'ala bonamkan dalam laut. Azab di akhirat al-azabul fa akhirat, Allah Ta'ala bonamkan pula dalam neraka Jahannam. Itu jadi ada banyak tafsiran daripada para ulama di sini. Jadi hakikatnya memang Fir'aun ni diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Allah Ta'ala sebut cerita Musa dengan Fir'aun ni sebenarnya pengajaran bagi orang yang benar-benar takut pada Allah. Kita dapat ambil pengajaran, tuan-tuan, macam mana hebatnya pun orang, macam mana gagah pun, banyak harta, banyak tenteranya, tinggi kedudukannya, kuat, hebat kuasanya, akhirnya dia akan bersara juga, berhenti juga, mati juga, dan tempatnya akan diambil oleh orang lain. Sebab tu jangan jobor, istilah kita jobor kau. Bila jobor kita duduk tinggi sikit, jangan jobor. Jangan jobor, satu hari besok mungkin Tuhan boleh balik. Katalah saya jadi pengutua sekolah, datang orang, ustaz saya nak cina-cina, semua tak ada tolak suruh, tak ada ya. Lepas besok saya pun pencen. Adalah anak saya atau cucu saya lah sekolah kat sekolah yang sama, orang lain jadi pengutua lah. Dulu ustaz jobor lah kan, minta maaf lah ustaz, saya tak ada apa tolak suruh ustaz dah. Kan kok lambam kau kita macam tu kan. Atau masa kita jadi ketua, beryoyo kita, menunjukkan kehebatan kita. Besok orang jadi ketua lah, dilanyak lah kita. Sebab kuat macam mana orang pun, dia terbatas. Ada had satu ketika besok dia akan jatuh, dia akan turun daripada kuasanya, daripada kekayaannya, dia akan jatuh. Qarun kan, 10 orang pikul kunci
Orang kaya biasa kunci ni suruhan. Kalau ada kunci rumah, kunci poti bosi suruh, tak bagi orang curi. Firaun saking banyak bahasa Indonesia awak dah. Kerana terlampau banyak kunci tu gudang dia pun tak tahu kok mana yang hilang Kita bawa kambing 40 ekor ya, kalau hilang nampak tinggal sekor kalau curi tinggal 39 ekor. Ini dia pun tak tahu banyak mana kok ada kambing, tak tahu berapa ribu ekor gudang yang banyak. Dia bukan suruh kunci ditunjuk angkat orang. 10 orang yang kuat-kuat diupah angkat bawa kunci gudang 10 orang yang besar-besar. Kunci gudang 10 orang bawa. Kok 10 orang bawa kunci tu, banyak mana kunci tu? Kalau setakat kunci tu 1 2 macam kunci kereta, kunci mari rumah, kunci geril, tak sampai 10 orang dah. Sepoket yang masuk. Ni kok 10 orang tu banyak kotor kunci tu. 10 orang angkat. Hari akhir sebelum dia dibonam oleh Allah Ta'ala dalam bumi. Kan? Betul ke cocok tu? Hari akhir sebelum dibonam dalam bumi. Inna fir'auna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sesungguhnya Qarun ni daripada keturunan Musa. Musa, Nabi Musa. Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihi. Dia sepupu kepada Nabi Musa, Qarun ni. Sepupu. Tapi dak jobo warna gotoi banyak. Asalnya susah. Minta Nabi Musa tolong doa banyak gotoi. Nabi Musa doa banyak gotoi. Lepas tu menyombong pula dia. Akhir Tuhan bonam dalam laut. 10 orang bawa. Saja dibawa 10 orang, kemudian disuruh orang ramai bawa segala harta kekayaan Jalan dengan orang tengok pun pelik. Dalam Quran panjang cerita tu kan, orang sampai orang kata ya langit kebaik ikut kita dapat wato macam Firaun macam Qarun tapi akhirnya fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, kami tenggelamkan dia dengan wato-wato dengan sana-sana sekali dalam bumi. Allah Ta'ala bonamkan dalam bumi kerana keangkuhan. Jadi orang banyak wato tinggi kedudukan kuat nak kuasa hebat nak kuasa dia semuanya sifat dia tidak kekal, dia terbatas. Satu ketika dia akan jatuh juga ke bawah. Jadi pengajaran macam yang berlaku kepada Firaun ni, hampir tak ada orang zaman tu yang boleh menentang Firaun. Kan? Hebat dia. Sampai ada riwayat wallahu alam dikatakan dia kok suruh Sungai Nil tu je ni, kau kemudik kau ke hulu, mudik Sungai Nil tu ke hulu. Tuhan dah Firaun tu melampau-lampau kat cerita tu kan, tapi ada lah riwayatnya tu. Sampai khabar dulu saya selalu cerita ni. Dia Firaun ni kompok kuat dia buang air 40 hari sekali 40 hari sekali. 40 hari sekali. Kita sekali 6 kali. Sehari 6 kali. Dia 40 hari tu dia buang air sekali Saya pun selalu cerita kat sana saya hampir memecahkan rekod Firaun tapi tak dapat tuan. 10 hari saya tak buang air. Betul-betul hospital. Sampai hari ni saya kondang-kondang balik panjang umur saya ni. 10 hari tak buang air, masuk hospital. 10 hari. Kurang 30 hari menyamai rekod Firaun. Firaun heran Firaun ni. Tak ada orang yang tu, saya seorang. Lepas tu dah hari ke-10 saya makan botik panjangnya 2 biji. Besar tu Dukun Nasri tu suruh saya makan, minta darah 2 biji. Habis tak sempat elok. Lepas tu janda baik tu khusus. Satu ngaji tahfiz tu parut sakit gona, tak boleh buang air, tak tahu kenapa kurang minum air. Datang dia panggil mana dukun panggil dia orang tu ke jurulatih suruh tolan kelab botik. Tolan bosanya sakit je pasal saya tolan. Tak buang air dekat lagi. Masya-Allah. Masa tu saya kata wah nak jadi Firaun kat ni dah 10 hari tak buang air. Lepas tu masuk hospital. Masuk hospital tuan. Firaun 40 hari selama tak buang air. Tak perlu kita anda. Mana kuatnya dia tu. Kan? Kok betul lah cerita tu. Tentunya jangan buat pula tak buang air 1 hari pun dah pucat dalam muka kita dah. Lain macam jadi dah. Saya setakat ni di kalangan manusia rasa rekod saya paling tinggi sekarang ni. Rasa saya lah. Kan? Lepas tu kena vacuum. Saya ingat orang bersalin nak buang air pun kena vacuum juga apa Masya-Allah. Memalukan betul sejarah hidup. Tapi itu cerita dulu-dulu tuan. Akhirnya kita nak tutup di sini tuan-tuan sebagai penutup. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nak beritahu tuan-tuan, apapun keadaan kita, kita masih lagi menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak mana pun harta kita, setinggi mana pun kedudukan kita, sekuat mana pun kuasa yang kita ada, ingatlah sebenarnya di atas kita ada yang lebih hebat lagi daripada kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadarnya tuan-tuan untuk hari ini, mudah-mudahan ada kebaikannya untuk kita semua. Aqulu qawli hadza, sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.